Soalan nombor 5, okay. Diagram 5 shows the velocity time. Ni soalan ni nampak macam mudah tapi most students selalu confused. Make sure kamu kenal kamu punya graf ni graf apa. Dalam case ni adalah kategori velocity time graph. Maksudnya kat sini kamu dah boleh imagine kalau velocity time graph, velocity bahagi dengan masa dapat kecerunan kan. Kecerunan tu mewakili apa? Pecutan. Okay. So for bus A and bus B, so you have two, A and B. And remember, bila kamu jawab soalan SPM nanti, soalan 5, soalan 6, boleh katakan soalan yang nak bagi markah free. Kerana dalam soalan 5, dalam soalan 6 ni akan ada soalan berbentuk perbandingan. You have to look at the diagram given. Kena tengok betul-betul. Kamu punya pemerhatian tu, skill pemerhatian kamu kena cekap. Perhatikan apa yang beza, apa yang sama. So most likely dia akan tanya 3 perbandingan. Bila kita nak bandingkan sesuatu tu, kamu kena ada 2 perkara. A and B. X dan Y. Z dan whatever number. Okay, kena ada 2. Kamu tak boleh bandingkan bandingkan dengan menyebut satu perkara saja. Mesti sebut kedua-duanya. Kemudian cara mudah satu lagi, gunakan simbol untuk membuat perbandingan. Simbol apa yang saya masukkan ni? Okey, contoh. A lebih besar daripada B. Kamu letak A and then contoh macam ni . A lebih besar daripada B. That's enough. Kerana simbol-simbol ini kamu ada 3 simbol boleh gunakan. Lebih besar daripada, lebih kecil daripada dan sama dengan. 3 simbol ini is accepted because these are the symbol in mathematics. Okay, dalam simbol matematik. So boleh guna pakai simbol-simbol ini. Okay, baik. So ingat soalan 5, soalan 6 lebih kepada soalan perbandingan. Selepas habis soalan perbandingan, dia akan susuli pula dengan soalan hubung kait. Dekat sini lagi 1 atau 2 markah percuma ada. Okay, so kita lihat soalan nombor 5 dulu. Diagram 5 shows the velocity time graph for bus A. So these two are the things yang kamu akan compare. Bus A and bus B. Make sure bukan 5.1 or 5.2 kali ini. Bus A and bus B. Travelling from KL to Penang. Both buses leave at the same time. So ayat dia kat sini dia bertolak pada masa yang sama. For every detail kamu kena make sure tak terlepas pandang. Dalam graf ni, kita tengok rajah ni, dia guna unit kilometer per jam dan lawan dengan aksis jam kat situ. So bus, kita perhatikan dulu, we are not looking at the question yet. We are looking at the diagram first. Kita cuba analyse. So dalam kes ni kita nampak graf A lebih cerun berbanding graf bus B. Maksudnya kecerunan bus A lebih besar daripada kecerunan bus B. Itu juga bermaksud kecerunan ni kecerunan bus A lebih cerun daripada bus B. Dalam erti kata lain, kecerunan untuk, kalau kecerunan M, gradient, kamu ambil Y bahagi dengan X kan, kalau dalam graf. So dalam kes ni kamu ambil hal laju bahagi dengan masa. So apa yang kamu akan dapat? Kuantiti fizik apa? Kamu akan dapat acceleration. So dalam kes ni, maksud yang tersirat dekat sini, pecutan bus A lebih besar daripada pecutan bus B. Tadi lupa tulis B kat situ. Itu yang kita dapat lihat. Lagi apa? So luas. Luas kawasan. Luas kawasan ni, cikgu lorekkan ni kawasan bus B ya. Let's say bus B. Okay, bus B ni lebih kecil berbanding bus A. So bus A mempunyai luas kawasan di bawah graf yang lebih besar daripada bus B. So itu antara yang cikgu dapat lihat lah. So again, dia bagi tahu tadi starting at the same time.
Okay, semua start dekat pada masa, tak dapat lah. Tu, pada masa yang sama, at same time. Sorry lah kalau tulisan cikgu bodoh. Okay, alright, settle. So now let's take a look at the question. Soalan free lagi. Nyatakan maksud halaju. Okay, ini sepatutnya tak boleh salah. Kalau salah, kena recap, revise, do exercise more untuk soalan-soalan simple ni. Tolong jangan buang markah soalan-soalan yang cakap apa free mark kat sini. Okay, ini adalah kadar perubahan sesaran. Kadar perubahan sesaran ataupun rate of change of displacement. Okay, so ingat dalam tajuk ni, mula-mula displacement, and then kamu over time, bahagi dengan masa, you get velocity ataupun halaju, divide lagi dengan masa, kamu akan dapat pecutan. Dalam matematik, kita akan naik daripada displacement, differentiate, then become velocity, differentiate again, double differentiation, you get acceleration. Okay. So bandingkan. So soalan dia, kamu tengok keyword dia tu, besar-besar dia tulis situ. Berdasarkan, based on diagram 5. So any answer after this would be based on diagram 5. So it is wise to look at that diagram. So this is the diagram yang kita dah cuba dissect tadi before we are looking at the question. Okay, so bandingkan kadar perubahan halaju bagi bas A dan bas B. Kadar perubahan laju. So tadi kalau perasan kan, tengok ayat ni, cuba lihat, take a look at this sentence. Maksud halaju, kadar perubahan sesaran. So kalau kadar perubahan laju, it means another up. Kita increase level, dia become pecutan. So pecutan nak lihat dekat mana? Pecutan kita lihat dekat dia punya kecerunan graf. So kecerunan graf. So kita lihat kecerunan graf. So graf dekat sini bas A lebih cerun daripada bas B. So kita boleh safely say dengan kadar perubahan halaju. Okay, kita just copy balik statement tadi. Bas A lebih besar, since kecerunan dia lebih besar, means percutan dia lebih besar, means kadar perubahan dia laju lebih besar dari bas B. Okay, boleh nampak? Okay, sekarang compare the gradient of the graph of bus and bus A and bus B. So dia suruh kita compare gradient. Lagilah mudah, tadi kita dah buat dah. Nampak tu kat situ. So bus A kecerunan dia lebih besar daripada kecerunan bus B. So kecerunan, kita copy balik soalan. Kecerunan bus A lebih besar daripada bus B. Notice that cikgu gunakan bus A sebelah kiri, sini pun bus A sebelah kiri. InsyaAllah yang soalan 3 Roman pun bus A sebelah kiri. Kenapa? Sekejap lagi cikgu akan tunjuk. Sebab ini akan memudahkan kita bila jumpa soalan hubung kait. Selalunya lepas soalan, tengok betul lah. Tu. Selepas soalan, habis soalan perbandingan, akan ada soalan hubung kait. So dengan buat side bus A semua side sebelah kiri, ataupun kalau kamu nak start dengan bus B sebelah kiri, semua make sure in one side. Okay? Kerana apa? Sekejap lagi cikgu cerita. Okay, settle yang soalan 2 Roman. Soalan 3 Roman. Bandingkan luas di bawah graf bagi bas A dan bas B. So, kita pun dah tengok tadi. Luas bawah graf bagi bas A lebih besar daripada bas B. So, luas, just copy balik statementnya tadi. Luas di bawah graf bas A lebih besar daripada bas B. Another point yang betul. So make it now. 1, 2, 3.
Semua jawapan dah ada dalam diagram 5 tadi. Okay, now kita nak hubung kait. Hubung kait dia tengok teknik dia macam mana cikgu buat. Kecerunan graf, which is soalan yang nombor 2 Roman tadi, dengan pecutan graf. Pecutan dekat mana? Kecerunan dengan pecutan kat atas satu. Okey, so kita nak comparekan. Cuba lihat yang ni dengan yang ini. Kita nak hubung kaitkan dua benda ni. So now since dia dua-dua dah susun dah sebelah kiri, cuba lihat dekat simbol dia. Ni, cikgu highlightkan dengan warna merah. Ni simbol ni dengan simbol ni. Adakah arah dia pointing tu sama? Kalau sama, tak kisahlah arah kanan ke arah kiri ke. Kalau arah yang dia pointing tu sama, kamu guna template yang sedia ada. Template nak jawab hubungan. Macam mana? Ini dia template dia. Semakin cerun graf kan, ataupun semakin, cikgu bagi ayat template, sorry. Cikgu buat macam ni lah. Semakin bertambah kecerunan graf, ni semakin bertambah disebabkan arah simbol tadi sama. Kalau semakin bertambah, ujung dia pun, ending dia pun semakin bertambah juga. Semakin bertambah pecutan bas. Okay. So let's say kalau kamu buat soalan, kamu jumpa simbol ni tadi, ini, okay, arah dia satu ke kanan, satu ke kiri. So bila jadi macam tu, kita akan ubah dekat sini. Satu semakin bertambah, apa yang dibincangkan tu tetap kita masuk balik. Contoh ni, dalam kes ni kita bincangkan tentang kecerunan graf dan pecutan bas kan. Okay. Benda tu akan remain kat situ. Okay, akan remain kat situ. Tetapi yang berubah adalah dekat sini. Satu semakin bertambah, satu lagi dia tak akan jadi semakin bertambah dah. Dia akan jadi semakin berkurang. Okay. Sebabkan arah yang ditunjuk tu dah tak sama. Okay. Habis hubungan dekat situ, kita tengok soalan ke bawah pula. Hubung kait luas di bawah graf. Luas di bawah graf ni soalan yang mana? Luas di bawah graf soalan 3 Roman tadi. 1, 2, 3. Dengan jumlah sasaran bas. Okey, jumlah sasaran bas. So ni tak ada dalam perbandingan lah. So kena lihat dekat jumlah sasaran bas ni, basically semakin luas sasaran dia, semakin bertambah lah. Semakin luas ni luas ni bertambah, semakin besar sasaran dia. Itu kena tahu. Okey. So jadi jawapan dia, kaitan dia, semakin bertambah luas di bawah graf, okay, semakin bertambah, nampak tak? Bertambah jumlah, so kat bawah ni, sasaran bas. Macam mana cikgu boleh ingat cikgu? Luas di bawah graf ni apa? Okey, senang je. Kamu pergi kat sini, tengok kawasan ni. Luas di bawah graf, kita nak kira kan, contoh kita ambil bas B ni kan, yang cikgu dah highlight kan dengan warna orange kuning ni. So kita nak kira luas dia, kita ambil kawasan ni, yang kawasan ni. Sama ada kita guna segitiga tambah segi 4 ataupun terus guna trapezium. Dalam kes ni cikgu guna trapezium dah. So kita akan ambil setengah darab tapak atas tu berapa 2. So 5 tolak 2, 3 tambah yang bawah sekali 5 darab tinggi dia sama dengan 110. Okey, nombor ni ada maksudnya magnitude dia punya sasaran, tetapi yang cikgu nak kamu fokus ni dekat sini. Kamu ambil tadi yang 3 tambah 5 ni adalah masa. Masa darab dengan halaju. Nampak tak masa darab halaju? Formula halaju apa? V sama dengan D over T, ataupun benda yang sama lah. S over T, benda yang sama.
Kali ni kamu ambil T ni, kamu darabkan dengan V. Kamu naikkan dia ke atas. So, V times T, you will get T. Inilah sasaran. Okay. Slash S. Benda yang sama lah. Okay. Boleh faham tak? Kalau tak faham, cuba komen kat bahagian ruangan kat bawah tu. Okay. So, itulah soalan nombor 5.